Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi kita sambung kitab kita ni Sahih Fiqh Sunnah oleh Syekh Abu Malik Kamal bin Sayyid As-Salim ni. Jadi keempat kita ni muka surat 428 tentang iddah dan tentang quru' ni. Quru' ni khilaf ulama, ada hak kata quru' ni maksudnya suci, ketika suci, ada kata quru' tu maksudnya haid. 3 kali quru' dalam Quran sebut tu salah satu quru'. Apakah maksudnya suci ataupun dia ada bermaksud dia bermaksud haid ni. Dalam Quran ada sebut auzubillahi minasyaitonir rajim, al mutallaqatu tarabbasna bi anfusihinna salasata quru'. Dan para isteri yang diceraikan wajib menghadiri mereka menunggu 3 kali quru'. Quru' tu bahlah di kalangan ulama apakah maksud quru' ni. Jadi ada hak kata quru' tu ialah waktu suci. 3 kali suci lah. 3 kali suci. Suami cerai masa suci, maksudnya haid, lepas tu suci, haid 2 kali haid dah, lepas tu suci, lepas habis suci tu kira baru habis iddah. So lagi pendapat yang kata salah satu quru' tu ialah haid. Waktu haid ni maksudnya dia cerai waktu suci, kan? Jadi kena mari haid dulu sekali, lepas tu suci, lepas tu haid 2 kali dah, lepas tu suci, haid 3 kali. Haid yang ketiga tu baru boleh nikah dengan orang yang ataupun habislah iddah dia lah. Itulah beza pendapat di kalangan ulama dah. Jadi kita nak tengok disebabkan perbezaan faham tentang quru' ni, apakah yang jadi konsekuensi kesannya berlaku ni. Okey, jadi konsekuensi atau kesan dari perbezaan pendapat. Sekiranya seseorang perempuan diceraikan dalam keadaan suci dan masih tersisa dari waktu sucinya walaupun sesaat, suci, lepas tu haid dah lepas tu. Lepas tu lelaki cerai ke apa tu haid. Maka berdasarkan pendapat yang menyatakan bahasanya quru' adalah waktu suci, maka apa yang tersisa dari waktu suci itu dihitung sebagai satu waktu suci adalah. Dan waktu iddahnya berakhir dalam keadaan ini dengan melihat darah haid yang ketiga. Maksudnya dalam waktu haid ketiga ia suci dia tak. Pasal ni saya cerita ni suci, lepas tu haid dah, walaupun saat lepas tu haid. Jadi kira sekali haid lah. Suci tak kira dah, walaupun sesaat lah. Lepas suci haid suci kali pertama tu kira dah, lepas tu haid, lepas tu suci kali kedua, lepas haid, lepas tu suci kali ketiga. Haid kali ketiga tu maksudnya habis suci ketiga dah. Haid ketiga tu adalah setelah habis suci ketiga tu dia habis iddah dia dah. Tu mengikut pendapat kata waktu suci dikira waktu haid. Maka darah haid ketiga tu baru kira suci, baru habis iddah dia, boleh nikah dengan lain lah. Waktu haid boleh nikah ni kita kata dah. Sedangkan menurut pendapat yang menyatakan bahawasanya quru' ia adalah haid, quru' dia adalah haid, maka waktu suci yang masih tersisa itu tidak dipertimbangkan. Sesaat ke lama ia bukan kira situ, kira pada waktu haid. Haid pertama suci, haid kedua suci, haid ketiga suci. Dah habis haid ketiga tu, berhenti haid tu, mandi, kira boleh nikah dengan lain tu, kira habis iddah dia dah. Sedangkan menurut pendapat yang menyatakan bahasanya quru' adalah haid, maka waktu suci yang masih tersisa itu tidak dipertimbangkan. Waktu iddahnya habis dengan selesainya masa haid ketiga. Suci haid ketiga tu habis tu, maksudnya suci keempat lah, suci keempat lagi kira dah, baru boleh nikah dengan lain, habis iddah dia lah. Namun apakah disyaratkan mandi setelah itu kerana habisnya iddah? Mengenai hal ini ada perbezaan pandangan pula tak? Lepas habis haid tu, yang ketiga tu, adakah tak mandi boleh nikah dengan orang lain ke habis iddah dia, ataupun dia kena mandi dulu dah? Bahas pula khilaf pula cerita dah. Okey, perkara kedua pula dibincangkan dalam masalah khilaf ni
Perbezaan yang pendapat yang kuat dari dua pendapat yang ada. Setelah mengkaji dan dalil dari kedua-dua kelompok berserta sanggahan-sanggahannya, tampaknya menurut penulis, pendapat yang lebih kuat iaitu quru' adalah waktu haid sebenarnya. Bukan waktu suci, itu waktu haid. Pasal nak flush, nak suci rahim daripada daripada itulah orang sperma orang lain itu ataupun benih lelaki lain dia. Walaupun pendapat yang pertama tidak jauh dari kebenarannya, waktu tika sikit dengan waktu suci pun tak jauh mana kebenarannya. Namun indah yang lebih mendekati kebenaran iaitu waktu haid tu bagi Syekh ni lebih kuat pendapatnya bagi dia untuk waktu iddah, kan dia lah maksud suci tu. Suci rahim tu dengan haid dia, quru'. Dan banyaklah dalam bahasa Arab pun sebenarnya lebih banyak guna quru' tu untuk haid. Untuk waktu haid. Wallahu a'lam. Jadi inilah keadaan di mana perempuan menjalani iddah dengan quru' ni. Okey, perempuan yang ditalak, baik itu talak raj'i, talak ba'in sughra maupun kubra, menurut imam yang empat dan kaum Zahiriyah, bahasa Zahiriyah. Tapi menurut pendapat Syekhul Islam dalam fatwanya, jilid 32 muka surat 3 tempat 2, perempuan yang diceraikan dengan talak 3 memastikan kosongnya rahim dari janin dengan satu kali haid. Ini pendapat yang pelik sikit lah ni. Namun tidak ada pendapat seperti itu sebelumnya. Oleh sebab itu silakan cermati ni. Pendapat Syekhul Islam Ibn Taymiyah ya pelik dah. Hal lain ni, walaupun cerai talak 3 pun, dia kena suci juga dengan 3 kali haid atau 3 kali suci tadi lah. Quru', 3 kali quru'. Perempuan yang talak yang sudah pernah digauli, perempuan yang talak yang sudah pernah digauli dan ia termasuk perempuan yang mengalami haid. Perempuan merdeka yang mengalami waktu haid, ada waktu suci. Yang ini perempuan wanita yang memiliki quru', inilah ada waktu haid dia atau waktu suci dia. Jika ditalak setelah digauli, maka iddahnya adalah 3 kali quru'. Jadi 3 kali haid. Menurut apa yang telah dikemukakan tarjihnya tadi lah. Sebab menurut firman Allah SWT, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Dan para isteri yang ceraikan wajib menahan diri mereka menunggu 3 kali quru', 3 kali haid. Ini mengikut pendapat tadi lah, surah Al-Baqarah surah kedua ayat 228. Walaupun dia setubuh, dia tak boleh dah sepatutnya. Dia patutnya nak cerah tu sebelum subuh. Lepas subuh baru cerah. Maksudnya nak kira garis iddah dia, walaupun dia dikira bid'ah, talak bid'ah, tapi dia boleh lagi kira 3 kali haid lah suci dah. Patut iddahnya habis menurut pendapat yang kuat jika telah suci dari haid yang ketiga setelah ditalak dah. Apakah habisnya waktu iddah itu setelah wanita mandi dari haid? Tadilah kita bincang ni tak. Ataukah habisnya waktu iddah itu dengan hanya terhentinya darah haid yang ketiga tu? Tak? Habis darah haid ketiga tu, habislah waktu iddah dia dah. Waktu dia tak boleh nikah dengan orang lain tak? Ada dua pendapat ulama' dan pendapat yang paling jelas adalah disyaratkannya mandi dahulu. Menurut firman Allah Ta'ala mengenai bercampurnya suami isteri setelah haid, la taqrabuhunna hatta yatahurna. Dan janganlah kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 222. Jadi sininya maksudnya setelah mereka mandi. Indah pendapat yang masyhur dari para pemuka sahabat. Jadi dia nak nikah ke apa, kena mandi dulu. Setelah haid ketiga barulah boleh nikah, baru iddah yang habis dah. Menurut hal ini suaminya boleh merujuknya jika darah haid telah terhenti sebelum ia mandi dari haid itu. Selaginya di segi orang lain nak nikah, selagi tak mandi haid, tak mandi wajib, lepas cuci dari haid, ada lagi nak sempat lagi dia nak rujuk kembali dia. Sempat lagi dia rujuk kembali isteri dia dah. Aku Abi Malik katakan, jika mazhab ini membatasi bahawasanya suami boleh merujuknya setelah terhentinya darah haid hingga berakhirnya waktu solat di mana isteri suci pada waktu tersebut, seperti mazhab Abu Hanifah, Ats-Tsauri dan satu riwayat dari Ahmad, tentu menjadi lebih tepat untuk mencegah tipu daya. Wallahu a'lam. Jadi dia kata bukan setakat berhenti darah haid dah, hingga berakhirnya waktu solat. Nak tentu tak dia ni betul-betul boleh semaya ke tak? Tentu dia semaya ke tak dah. Jadi berakhir waktu solat dia semaya dah, tentu dia semaya dalam waktu tu, barulah dia kata suci. Tunggu sampai habis waktu semaya. Kalau subuh kan, kalau zuhur kan, habis zuhur dah. Lepas zuhur tu baru tentu dia semaya dah tak. Tengok semaya, barulah dikira dia ni suci sungguh dah. Takut ada penipuan. Ini pendapat je lah. Ini ikut mazhab Hanafi dan sebagainya. Faedah. Perempuan ahli kitab yang menjadi isteri lelaki muslim, waktu iddahnya disamakan dengan perempuan muslimahnya.
berdasarkan keumuman dalil-dalil yang mewajibkan iddah, tanpa membezakan di antara keduanya. Tak kira wanita Islam ke wanita ahli kitab ke, sama je. Iddah itu hukumnya diwajibkan kerana merupakan hak Allah dan hak suami. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alayhinna min 'iddatin ta'taddunaha. Wahai orang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu hitungkan. Jadi kalau dia sebelum tubuh lagi, dah cerai, tak campuri lagi, maka tak ada iddah lah, kira habis gitulah, boleh. Dia kira tak ada nak suci rahim dia nak. Matlamat iddah nak suci rahim nak. Pada ayat ini Allah Ta'ala menetapkannya sebagai hak suami. Sementara hak suami lah. Sama ada suami cerai atau suami hak nak nikah naik pun. Sementara perempuan ahli kitab atau ahli zimmah, ni okey, ahli kitab atau ahli zimmah ni, termasuk yang diberlakukan kepadanya hak-hak para hamba, maka iddah diwajibkan pula atasnya dan dipaksakan padanya demi hak-hak para hamba. Demikianlah pendapat yang disepakati oleh para imam yang empat, Al-Thawri dan Abu Ubaid. Boleh rujuk kitab Al-Bada'i, Ad-Dasuqi, Mughni Muhtaj, Mughninya, Mughni Ibnu Qudamah. Okey. Perempuan yang talak yang belum pernah dicampuri, tidak ada iddahnya. Dia talak, dia tak setubuh dengan suami dia, tak campur lagi, maka tidak ada iddah lah tak. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, tak adalah serupa dia. Demikianlah pendapat yang disepakati oleh para ulama. Sebab itu dibolehkan bagi wanita jika diceraikan sebelum dicampuri untuk langsung menikah lagi dengan lelaki lain. Setelah ditalak terus boleh nikah dengan orang lain, tak ada masalah. Namun jika suami perempuan itu wafat walaupun ia belum pernah menggaulinya sama sekali, maka ia haruslah menjalani iddah wafat seperti akan dijelaskan nanti. Tapi kalau ia nikah untuk lelaki dia, tak ada nak campuri apa-apa, tiba-tiba mati tak lelaki dia, aksiden ke apa dah. Tiba-tiba mati, ikutlah penyakit pelik-pelik lainnya. Jadi orang yang ini, dia isteri tu kena iddah dia bukan tak ada iddah macam tina lain, tapi kena ada iddah juga dah. Iddah 14 hari lah, 14 hari dah. Perempuan yang mengajukan cerai khulu' dah menjalani iddah dengan sekali haid. Yang terpanggil khulu'. Khulu' ni minta cerai lah, tebuh cerai lah, tebuh talak atau cerai. Itu hotel tu bayar kotak lelaki dengan janji. Lepas tu cukup bayar itu tercerai dah, automatik dah. Kita telah jelaskan pada pembahasan tentang khulu' bahawasanya perempuan yang mengajukan cerai dengan tebusan menjalani iddah dengan satu kali haid menurut pendapat yang kuat di antara dua pendapat ulama. Jadi khilaf lagi. Cuma ni kata dia tina tu telah bayar, tolak bain lah, cerai tak boleh nikah ke apa dah. Lepas tu tak boleh rujuk ke apa dah. Lepas tu dia ni cara dia kena satu kali haid, bukan 3 kali haid macam biasa dicerai suami dah. Perempuan yang mengalami sumpah la'anat li'an. Iddah perempuan yang dili'an, ni sumpah la'anat lah. Tuduh isteri dia zina orang lain ke apa. Tak ada bukti, tak ada saksi, 4 orang. Maka lepas ni cerita dah tak. Sama dengan perempuan yang talak. Sebab itu ini perpisahan dalam keadaan suaminya masih hidup, maka hal ini serupa dengan perempuan yang talak. Demikianlah mazhab kebanyakan ulama fiqh, berbeza dengan pendapat Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Sebab diriwayatkan darinya iddah perempuan yang dili'an adalah 9 bulan. Ini pelik lah, 9 bulan. Tidak pendapat biasanya, iaitu apa? 3 bulan ataupun 3 kali suci, 3 kali kuruk adalah suci daripada haid ataupun suci kali haid lah. Boleh rujuk kitab Al-Mughni Ibnu Qudamah dah. Yang keempat ada perempuan yang digauli kerana syubhat sama-sama dah. Maksudnya perempuan yang menjalani malam pertama dengan selain suaminya, berada semalaman di atas ranjang ketika terjadi kesamaran, yakni sebab diduga isterinya dan isteri menduga itu suaminya dah. Dia gelak, main dia gelak dulu dah. Perempuan ini menjalani iddahnya seperti iddah perempuan yang talak menurut kebanyakan ulama fiqh. Hal ini untuk memastikan kosongnya rahim sebab adanya peranan daripada laki-laki tersebut dan untuk menjaga hak nasab padanya. Maka untuk memastikan kosongnya rahim diberlakukan padanya seperti persetubuhan pada pernikahannya sah. Hujah lainnya kerana syubhat itu disetarakan dengan hakikat sebagai langkah preventif.
Dan mewajibkan iddah termasuk kategori menempuh langkah preventif mencegah jika seorang isteri dia campuri dengan syubhat, maka suami tidak halal menggauninya sebelum berakhir waktu iddahnya. Nikah dengan orang lain, terabas tubuh dengan orang lain dah. Secara tak sengaja tukar bilik ke apa dah gelak dah. Jadi kalau jadi gini macam mana? Dia tidak kira berzina lah, dimaafkan. Tidak dikira berdosa. Cara dia untuk suci rahim tu tak boleh setubuh. Suami hak sebenar tak boleh setubuh selama 3 kali suci hid dah. Lihat al-Bada'i ad-Dasuqi Mughni Muhtash al-Mughni. Ini jaga terjadi. Bukan dia ada dah. Tetapi Syekhul Islam Ibn Taymiyah memilih bahawasanya perempuan yang dicampuri dengan syubhat hanya berkewajipan istibra', mengosongkan rahimnya dengan 1 kali hid saja. Ini pendapat Ibn Taymiyah yang kata bukan 3 kali ya. Dia kata tak mungkin, dia kata tak dalil jelas kali tak. Dia kata bukan dengan cara kias, tapi kira cara 1 kali hid pada dah. Sebab ia bukan isteri dari lelaki-lelaki yang menggauninya dengan syubhat. Tadilah isteri dia bertubuh dengan tukar tak lelaki orang ke apa dah. Secara syubhat tu dia kata tak kira lah pada sekali suci hid, pada sekali hid saja. Pendapat Ibn Taymiyah lah. Walai tidak kata 3 kali kuruk juga lah. Al-Quran hanya mewajibkan iddah dengan 3 kuruk pada perempuan yang talak. Tu yang ada Al-Quran sebutnya. Sementara perempuan yang dicampuri dengan syubhat, perkaranya tidak lebih besar dibandingkan dengan perkara perempuan hamba saya yang diperintahkan untuk mengosongkan rahimnya dapat menyambungkan anaknya dengan tuannya, atau perempuan yang mengajukan talak dengan tebusan. Dah. Jadi talak tebusan tadi kan sekali suci. Dah. Kita bicara dia. Mana? Untuk mana dia? Khuluk dia, khuluk dah. Tubuh talak dia, maka dia sekali suci. Kita perempuan dia kata lah. Jadi begitu juga dia kata serupa dengan ni lah. Ikiyah dengan tu lah. Bukan ikiyah dengan wanita tolak biasa dah. Rahim kalau hamba sahaya pun 2 kali suci, 2 kali kuruk, 2 kali hid lah. Kita kata dah 2 kali hid lah. Kalau hamba ni gini masalah ni hamba dulu tak ada dah. Hamba kalau wanita kat di bawah kuasa tuan dia lah. Tuan dia boleh setubuh. Dah. Jadi apabila dia boleh nikah juga dengan orang lain dah. Dia walaupun dia bawah tuan dia, apabila tuan dia, ada orang dia nak bui ke orang lain, nak suruh nikah, boleh juga dah. Jadi nikah dengan orang lain tu nikah dengan orang merdeka. Kau sama-sama hamba, kau sama-sama tina hamba, laki hamba ataupun laki tu merdeka, tina tu hamba. Jadi perempuan tu dia boleh nikah dah. Wali dia tuan dia tak ada dah hak setubuh dia ada. Tapi kena 2 kali suci, 2 kali kuruk kata sana. Benda ni jari tak ada dah zaman dah ni, cerita zaman dulu dah. Sebabnya anak ni nak tentu suci rahim dia, kerana anak tu sabitnya tuan dia dah. Kalau ada anak sebagainya. Kalau dia beranak, hamba tu ada anak, maka kena siapa beranak dah. Keduanya melakukan istibra' dengan 1 kali hid, maka apalagi dengan perempuan ini. Tentu lebih layak lagi melakukan istibra' dengan 1 kali hid. Ni kalau apa? Talak dengan tebusan. Adalah kita kata dah. Jadi lebih berhak lagi dah. Pasal khuluk kita kata ni khuluk, tubuh talak 1 kali hid saja dah. Kalau hani pun syubhat ni 1 kali hid pada dah. 1 kali hid pada dah. Kira suci dah rahim dia. Ini juga satu aspek dalam mazhab Ahmad lah. Ada pendapat dalam mazhab Ahmad, tak adalah termasuk dalam Ibn Taymiyah dah. Boleh rujuk kita Al-Insaf, Al-Furuq dan Majmu' Fatawa. Aku Abu Malik katakan ia memiliki pendapat yang kuat. Jadi Syekh Abu Malik ni, pengarah kitab ni, dia macam setujulah pendapat Ibn Taymiyah dalam bab ni lah. Okey, perempuan yang dizinai, dirogo ke? Dirogo ke apa dah? Macam mana dah? Mengenai perempuan yang jatuh ke dalam perzinaan, para ulama punya 3 pendapat dah. Sama ada zina sungguh ataupun zina dipaksa, dirogo dah. Boleh rujuk kita Al-Bada'i, Majmu' Fatawa Al-Mughni berserta syarahnya dan Al-Fatawa dah. Pertama, tidak ada iddah atasnya. Ini mazhab Abu Hanifah, As-Sawri dan Syafi'i. Termasuk mazhab kita, Abu Hanifah, As-Sawri dan Syafi'i. Baik perempuan itu hamil maupun tidak hamil, maka tidak ada iddah atasnya dah. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Abu Bakar, Umar dan Ali dah. Sebab iddah disyariatkan untuk memelihara nasab keturunan.
Sedangkan zina tidak berkaitan dengan kepastian nasab, maka tidak diwajibkan baginya untuk menjadi indah. Zina ke apa? Patut nikah terus dengan orang lain ke dah. Zina orang lain, nikah dengan orang lain dah. Jadi kira apa? Walaupun nas kalsal kau beranak, masalah jugalah. Tapi kalau tak beranak kan tak ada masalah. Kira dia tidak tak kait nasab dah. Kita tidak dikira tuai punya anak tu lah. Jatuh zina dan budak tidak kira jadi bapak dia lah. Pendapat kedua kata iddahnya seperti perempuan ceraikan 3 quru' dan 3 waktu haid. Ada pendapat lain ni. Jadi puak sanggup ni masalah juga kalau ikut pendapat ni. Ialah pendapat yang dianut dalam mazhab Maliki dan Hanbali. Dua sama-sama banyak lah. Hak ni mazhab, dua mazhab besar, hak ni dua mazhab besar juga. Ini juga pendapat Al-Hasan, maksud Hasan Basri dan An-Nakhai. Ni tabi' amsalah ni. Sebab perzinaan adalah persetubuhannya yang berpengaruh terhadap rahim. Maka wajib iddah darinya kena suci. Iddah kena suci rahim dia dulu. Hujah lainnya adalah sebab perempuan ini adalah perempuan merdeka. Maka wajib melakukan istibra' suci rahim dia dengan iddah sempurna seperti halnya perempuan yang dicampuri sebab syubhat. Jadi pendapat kedua ni kena suci dah. Jadi kita jangan main-main lah. Jadi puak sanggup pun apa. Ikut pendapat ni tak boleh lah dah. Kena suci rahim dia dulu baru boleh nikah orang lain walaupun dah. Tak boleh jadi puak sanggup ngandung. Jadi puak sanggup tak boleh ikut mazhab ni. Mazhab selagi tu tak cara mana dah. Pendapat ketiga, wanita itu melakukan istibra', memastikan janinnya kosong dah, rahim dia kosong dengan 1 kali haid. Pendapat ketiga bukan 3 kali pada sekali. Ini adalah pendapat Malik dan satu riwayat dari Imam Ahmad. Yang didukung oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Seperti perkara pada perempuan yang dicampuri dengan syubhat tadi lah. Saya Abu Malik berkata pendapat ini yang lebih mendekati kebenaran. Wallahu a'lam. Dia kata, Syekh ni kata, Malik ni pendapat ketiga ni. Iaitu bukan 3 kali, pada sekali saja. Dah. Pada sekali saja suci daripada haid, maka dia boleh nikah dengan orang lain. Dah. Jadi puak sanggup pun boleh nikah dengan orang lain. Dan kalau tidak ikut tadi, pendapat tadi tak boleh lah dah. Kira dia zina, kena suci juga rahim. Tak boleh campur nasab dia. Takut beranak anak orang lain lah. Anak pok zina tu walaupun tidak diiktiraf, dia bing pada mak lah. Gitulah dah. Okey, perempuan yang dipisahkan dari suaminya sebab mereka masuk Islam. Sementara suaminya masih tetap dalam kekafiran. Keadaan Islam ni siapa-siapa isteri perempuan tu masuk Islam, suami tak masuk Islam, maka dia tercerai otomatik, difasakh, dipisahkan. Boleh rujuk kitab Al-Mabsut Majmu' Fatawa Fathul Bari terbitan As-Salafiyah. Jadi perempuan ini diperintahkan melakukan istibra' dengan 1 kali haid, bukan 3 kali quru'. Jadi dia ni 1 kali mengikut pendapat ni, dia kata kalau dia lari daripada suami dia, suami tak masuk Islam, dia lari, dia difasahkan, dia tak boleh lagi bersama suami dia, dan dia kena suci 3 sekali suci lah, baru dia boleh nikah dengan lain lah. Menurut pendapat yang paling kuat dari 2 pendapat ulama lah. Jadi pendapat paling kuat pilih lalu ni. Tak cerita banyak pendapat lah. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan pendapat dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah menurut hadis riwayat Ibn Abbas. Maksudnya, jika seseorang perempuan dari Ahlul Harb, yakni negeri yang memerangi kaum muslim, berhijrah, maka ia tidak boleh dipinang hingga setelah haid dan suci sekali. Suci lagi dah. Jika telah suci, maka dihalalkan baginya untuk menikah dengan orang lain lah. Sahih Hadis Bukhari. Berdasarkan pendapat jumhur ulama, iddahnya seperti iddah perempuan merdeka yang diceraikan, yakni 3 quru', 3 kali suci ataupun 3 kali haid dah. Tapi tu jumhur ulama lah. Baru royak pendapat lain. Tapi pendapat dipilih sana ni royak lalu dah. Biasa ni dia tenggelah sekali pendapat yang dipilih. Kalau ni dia tak pilih tu baru royak ngelah dah. Pendapat jumhur ulama ni 3 kali suci juga ni. Mereka menjawab tentang hadis di atas tadi, yang dimasukkan adalah wanita itu haid 3 kali. Haid dan suci lagi. Haid dan suci lagi tu bukan maksudnya sekali, tapi maksudnya 3 kali. Sebab dengan keislaman dan hijrah itu, ia telah menjadi perempuan merdeka. Berbeza halnya jika itawan. Aku Abu Malik katakan lafaz hadis tidak mendukung penakwilan ini. Wallahu a'lam. Dia kata hadis tu Ibn Abbas tu kata-kata Ibn Abbas tu dia kata zahir jelas sekali dah, bukan maksudnya 3 kali dah. Walaupun pendapat tu tidak majoriti dah, dia tak jumhur ulama, tapi sokong pendapat sekali suci, sekali haid lah, kita kata sekali haid, barulah dia boleh nikah orang lain. Allah a'lam lah.
Perempuan yang menjalani iddah hingga melahirkan kandungannya. Ini perempuan diceraikan dalam keadaan hamil. Jadi iddah perempuan yang diceraikan dalam keadaan hamil adalah dengan melahirkan kandungannya. Nanti beranak lah, baby tu big kan. Baru dia boleh nikah dengan orang lain lah. Baik itu talak ba'in atau talak raja'i. Talak tiga kan, talak gapa pun. Nah, talak ba'in dia lah mana pun dia kena keluar. Anak tu barulah nasab untuk capu dengan orang lain lah. Atau talak raja'i. Baik itu penceraian saat suaminya masih hidup maupun sebab wafat. Menurut pendapat yang paling sahih. Jadi ada cerai ni kerana dia mati. Ada setengah tu mati. Mati lepas tu dia kena cuci rahim dia. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ulatul ahmali ajalahunna ay yad'na hamlahun. Sedangkan perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Surah At-Talaq, surah ke-65 ayat 4. Hujah lainnya sebab tujuan dari iddah adalah mengosongkan rahim. Dan itu tercapai dengan melahirkan kandungan. Kalau orang tak beranak, dia kena 3 kali haid atau 3 kali suci dah. Orang yang ada anak di perut dia, dia kena sekali beranak. Kena bertubik lah anak dia. Baru tak campur dengan benih lelaki lain lah. Kemudian para ulama fiqh berbeza pendapat mengenai iddah perempuan yang tinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil. Pembahasannya akan jelaskan nanti lah. Setengah tu yang hamil kalau lama tak apalah. Setengah tu hamil tu tak lama dia matuk laki mati hamil. Seminggu sebulan suci dah. Beranak dah. Nak kira mana? Nak kira 4 bulan 10 hari ke? Tak kira dia beranak ke? Tu perbahasan lah. Okay, bilakah perempuan yang iddahnya hingga melahirkan dibolehkan menikah lagi? Apakah dengan melahirkan ataukah dengan suci dari nifas? Pula dah ada bahas pula. Kalau dia beranak lebih dah. Kita lebih 8 bulan, 7 bulan lebih dah. Dah masa 4 bulan 10 hari dah. Kalau dia tak lelaki mati dah. Kalau tak lelaki cerah apa? Lebih kita kata dah. Setara mana tu? Dah. Jadi, adakah lepas dia nifas? Nifas tu tambah lagi 40 hari. Biasanya dah. Tambah 40 hari tu jagalah. Biasa 40 hari lah. Nifas ni tak. Jadi lepas dia beranak, tambah 40 hari tu, lepas dia habis nifas boleh nikah ke, atau boleh nifas tak boleh nikah dah. Boleh rujuk pendapat ni dalam kitab Al-Bughni Ibn Qudamah Mahana beserta Syarahul Kabir dan Mawsu'ah Al-Fiqhiyah. Gitulah kalau kita nak cek pendapat. Berdasarkan pendapat kebanyakan ulama dan para imam fatwa, perempuan tersebut dibolehkan menikah setelah melahirkan walaupun masih dalam waktu nifas. Inilah ramai ulama, jumhur ulama fatwa gitulah. Sebab iddahnya telah habis dengan melahirkan. Dah habis melahirkan, tak secah ke nifas tu dia boleh nikah dah. Tapi tak boleh setubah untuk lelaki dia hari lagi, tapi nak jadi boleh nikah dah. Namun suaminya yang kedua tidak boleh mendekatinya kecuali setelah ia suci lah dah. Menurut firman Allah Ta'ala, wala taqrabuhunna hatta yatuhunna, dan janganlah kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 222. Dalam pendapat jumhur ulama adalah sabda Nabi SAW kepada Subai'ah Al-Aslamiyah saat ditinggal mati oleh suami dalam keadaan hamil. Tak lelaki mati, bukan kena cerah dia mati, tak lelaki apa mati dah. Subai'ah berkata Nabi SAW memberikan fatwa padaku, jika aku telah melahirkan anak lah, maka aku boleh menikah dah. Nabi tak ayat habis nifas, Nabi kata lepas melahirkan anak boleh nikah dengan siapa-siapa pun. Hadis sahih, hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, perempuan yang menjalani iddah dengan hitungan bulan. Perempuan yang menjalani iddah dengan hitungan bulan memiliki keadaan sebagai berikut. Ni masalah yang ada masalah, tak ada haid ke menopause ke macam-macam lah. Perempuan yang diceraikan yang tidak haid, yang tidak berhaid, menyakit ke apa nak. Baik sebab masih kecil sangat maupun sebab sudah tua ataupun penyakit dah sehingga tidak mungkin mengalami haid dah. Waktu iddahnya adalah 3 bulan menurut ayat Quran. Allah Ta'ala firman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wallahi ya'isna minal mahid min nisaikum in irtabatum fa'iddatuhunna salasatu ashhur wallahi lam yahidn wa ulatul ahmali ajalahunna an yad'na hamlahun wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi, yang ini menopause lah di antara isteri-isterimu, jika kamu ragu-ragu tentang masa iddahnya, maka iddahnya adalah 3 bulan. Tak tahu dia ni, dia tak ada haid dah. Gua nak kira nak buat 3 bulan dah. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid dah. Itulah, yang tidak boleh haid nyakit ke apa dah. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya.
Dan barang siapa yang bertakwa pada Allah, nescaya dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. Urusan gapo nikah kahwin pun jadi mudah ni. Kalau dia bertakwa, ini ikut perintah Allah SWT dah. Surah Talaq ayat 65, surah ke-65 ayat 4 dah. Firman Allah Ta'ala tu, jika kamu ragu-ragu, dahulu diceritakan, maknanya ialah jika kalian ragu tentang hukum iddah. Dan kalian tidak mengetahuinya, maka hukumnya ialah iddahnya selama 3 bulan. Hatta dahik ni lah. Bisa jadi maknanya ialah jika kalian ragu tentang darah yang keluar, apakah itu darah haid atau darah istihadah, maka iddahnya selama 3 bulan juga. Pentingnya ragu-ragu tak jelas mana kak, kira 3 bulan lah. Dia per 3 kali suci, per 3 bulan lah. Standard dia 3 bulan dah. 3 bulan. Biasa 3 bulan ni, 3 kali haid pun selesai. 3 kali suci pun selesai. Kita kira secara mudahnya gitu dah. Biasa yang logik lah. Rantai yang haid ni biasanya 28 hari dah. Itu standard dia. Tapi ada lebih-lebih tu jaga berlaku dah. Okay, sebab ia tidak haid, maka hitungan bulan di sini sebagai ganti kuruk ni. Ganti kuruk ni. Asalnya ditentukan dengan 3 bulan, maka begitu pula penggantinya. Ganti. Jadi gitulah. Faedah, jika perempuan yang menjalin iddah menurut hitungan bulan kemudian mengalami haid setelah masa iddahnya. Ni pun tak. Mula tu 3 bulan tak main haid dah. Tak mari haid ni gua lah, kita nak kira 3 bulan dah tak. Kira 3 bulan. Cun ni 3 bulan. Tiba mari haid apa sampai 3 bulan dah. Maka iddahnya telah selesai dan ia tidak diharuskan menjalin iddah lagi menurut kuruk waktu haid dah. Jadi dia kata kira 3 bulan tu dia tak mari haid. Tiba-tiba mari haid lepas 3 bulan. Dia tak kira dah haid tu, tak kira iddah dia. Dia tu kira habislah waktu haid dia boleh menikah dengan orang lain dah, habis dah haid. Habis dah iddah dia. Sekiranya ia mengalami haid di pertengahan bulan-bulan itu, maka mengenai hal ini akan dibahas dalam topik peralihan waktu iddah. Okay, perempuan yang ceraikan mengalami kebingungan kerana panjang waktu sucinya. Ini suci lama dah. Nanti kita baca dah. Al-Bada'i Ad-Dasqi Mughni Muhtash mazhab Syafi'i, Mughni Ibn Qudamah mazhab Hanbali dah. Terbitan Arja' dah. Okey. Jika perempuan itu termasuk perempuan yang mengalami haid, yakni perempuan yang memiliki masa haid, kemudian haidnya berhenti kerana satu sebab yang tidak diketahui, bukan sebab hamil atau penyakit tak, maka dia disebut murtabah, yang kebingungan. Murtabah ia bengong tak dia. Jika ia diceraikan suami oleh suaminya, maka ia menunggu selama 9 bulan. Jadi waktu kehamilan pada umumnya untuk memastikan kosongnya rahim. Kalau terik lah, dia bengong-bengong, takut ada anak. Kita tunggu sampai 9 bulan dah. Start pada cerai untuk lelaki dia dah. Lalu menjalani iddah selama 3 bulan. Sehingga kenap 1 tahun. Nak berhati-hati lagi. Tambah lagi dah. 9 campur 3. Jadi 2 setahun lah. Setelah iddahnya selesai dan dihalalkan untuk menikah dengan orang lain lah. Itu pendapat kebengong ni, tak tahu dah. Takut mengandung. Sebenarnya takut mengandung kan. Ini mazhab Maliki. Biasa orang ada haid. Nak cerita orang ada haid. Tiba-tiba tak ada haid dah. Ini mazhab Maliki dan Hanbali. Serta pendapat nama Al-Qaul Qadim Asy-Syafi'i. Ini juga pendapat Umar dan Ibn Abbas. Kalangan yang berpendapat demikian berdalil dengan perkataan Umar mengenai seorang lelaki yang mentolak isterinya. Lalu ia haid 1 atau 2 kali. Lalu haidnya berhenti. Tidak berhenti tanpa diketahui sebabnya. Umar berkata ia menunggu selama 9 bulan. Berkata, jika ternyata terbukti tidak hamil, maka ia menjalin iddah dengan 3 bulan lagi sehingga menjadi setahun. Pendapat Umar kena-kena. Sanadnya sahih diriwayatkan oleh Malik dan Syafi'i, juga diriwayatkan darinya Asy-Syifa Al-Ali. Asy-Syifa Al-Ali ni. Tidak diketahui ada seorang pun yang menyelisih atau mengingkarinya. Tak ada sahabat pun yang kritik pendapat Umar Al-Khattab ni. Adapun ulama mazhab Hanafi dan Syafi'i dalam pendapat barunya Qaul Qadim mazhab Syafi'i ni, pendapat baru di Iraq, di Mesir, pendapat baru di Syafi'i di Mesir dia. Berpendapat perempuan itu bersabar selamanya hingga haid lalu menjalani iddah dengan quru'. Atau dipastikan tidak lagi mengalami haid lalu menjalani iddah dengan hitungan bulan saja 3 bulan. Sebab Allah Ta'ala tidak menetapkan iddah dengan hitungan bulan kecuali bagi perempuan yang belum haid atau tidak ada haid lagi, mungkin yang menopos ke apa tak. Sedangkan perempuan ini tidak termasuk salah satu dari keduanya. Aku Abu Malik katakan pendapat pertama lebih kuatlah setahun. Namun jika dapat dipastikan ketidakhamilannya melalui pemeriksaan kedoktoran dengan medis sekarang ini dengan menggunakan peralatan moden, apakah dapat dikatakan ia menjalani iddah selama 3 bulan?
Dah, pula dah. Oh, itu jawab. Dia tanya saja dah. Baca lagi dah. Okey, perempuan yang diceraikan mengalami istihadah dan bingung. Dia Syekh tanya saja dah. Dia tanya kita kok. Dia alim tanya kita. Kita tak jawab. Secara hasah ni saya rasa boleh terima pendapat ulama apa kedoktoran ni apabila dia mengesah ada surat mengesah dah. Dia kata tak mengandung habis menopause kita nak pakar lah. Maka dia pakar di bahagian dia lah. Okey, perempuan yang diceraikan mengalami istihadah dan bingung lah. Lepas cerai istihadah pula. Istihadah ni kalau hasil darah ni nak banyak hari dah tak tahu bingung dah. Tak tahu haid ke tidak dah. Boleh rujuk perbahasan inilah kitab Fathul Qadir Ad-Dasuki Mughni Muhtaj Mughni ya. Jika perempuan yang diceraikan termasuk perempuan yang mengalami haid sedangkan darahnya terus keluar tanpa henti-henti, yakni istihadah, tiba-tiba main haid istihadah, maka keadaannya tidak lepas dari dua kemungkinan. Pertama, ia dapat membedakan antara haid dan istihadah dengan bau, warna, jumlah atau kebiasaannya. Perempuan ini disebut ghairu mutahayyirah, yakni tidak bingung lah. Kalau boleh beza tak bingung duduk. Maka dia menjalani iddah dengan kurung. 3 kali kuruk, 3 kali suci haid. Hak betul-betul dia tahu beza, iaitu haid tu lain, mana istihadah tu lain. Sebab ia berpatokan pada hari-hari kebiasaan haidnya yang sudah dikenalinya. Hujah lainnya sebab darah yang berbeza setelah kesian yang sempurna dianggap sebagai darah haid. Oleh sebab itu ia menjalani iddah dengan kurung, dengan haid sungguh tak? Bukan dengan hitungan bulan lagi. Yang kedua, ia tidak dapat membedakannya. Perempuan ini disebut mutahayyirah, perempuan yang bingung tak tahu bila haid dia, mana haid, mana istihadah tak tahu tu. Mengenai iddah ni ada perbezaan pendapat di kalangan ulama. Menurut jumhur ulama dari kalangan Hanafi dan Syafi'i, serta ini satu pendapat dari kalangan Hambali, iddah perempuan yang mengalami darah istihadah adalah 3 bulan. Menurut pertimbangan, biasanya darah haid keluar 1 kali dalam sebulan, atau sebab biasanya setiap bulan itu mencakupi waktu suci dan waktu haid. Jadi ghaliknya stimulitlah 3 bulan dah. Apalagi dalam keadaan demikian, perempuan ini menjadi bingung, maka ia termasuk dalam cakupan firman Allah Ta'ala, in irtabtum fa'iddatuhunna salasatu ashhur. Jika kamu ragu-ragu tentang masa iddahnya, maka iddahnya adalah 3 bulan. Surah Talaq, surah ke-65, ayat 4 ni. Jadi sini termasuk orang ada istihadah ni, termasuk juga orang yang ragu-ragu dah tentang masa iddahnya ni. Serupa dia kata dah. Tinggal orang hak tadilah hak kata menopause dengan orang ada haid dengan istihadah ni campur gaul kira 3 bulan juga. Ni pendapat Hanafi dan Syafi'i, jumhur ulama lah. Hujah lainnya sebab Nabi SAW pernah bersabda kepada Hammah binti Jahsy radhiyallahu anha, "Talajjami wa tahayyadi fi kulli syahrin fi 'ilmi Allah 6 ayyamin aw 7 ayyamin." Gunakanlah ikat pinggang dan jalinan haidmu setiap bulan dalam ilmu Allah selama 6 hari atau 7 hari. Maksudnya ikut ghalib biasa. 6 hari atau 7 hari ni ghalib biasa haid. Jadi hak lebih tu kira istihadah ni. Tak dia kira ghalib biasa. Kalau ghalib pening-pening ghalib kat kira 3 bulan lah. Hadis ni adalah hasan oleh Syekh Al-Albani dan lihat Al-Irwa Al-Ghadil lah. Namun jelas ialah bahawa hadis ni dhaif. Allah a'lam. Mengikut Syekh ni bukan hasan lah. Maksud dhaif hadis ni. Beliau menetapkan baginya 1 kali haid dalam setiap bulannya, yang selama waktu itu ia meninggalkan solat dan puasa. Sehingga selesainya waktu iddahnya dapat dihitung dengan cara demikian. Sebab itu termasuk hukum-hukum haid. Jadi 7 hari dan hari kali sebulan tu. Lebih-lebih tu kira istihadah. Dia kena main puasa lah. Sementara ulama mazhab Maliki, Hambali dalam sebuah pendapat dan Ishaq menyatakan, iddah perempuan yang mengalami darah haid istihadah, darah penyakit tadi, yang bingung adalah 1 tahun penuh. Ini pendapat lain lah, Maliki dan Hambali. Sebab ia setara dengan perempuan yang haidnya terhenti dan tidak tahu apa penyebabnya. Sebab ia tidak yakin itu adalah haid. Padahal ia termasuk perempuan yang memiliki kuruk atau haid sebelum itu. Jadi waktu iddahnya adalah setahun. Seperti perempuan yang terhenti haidnya tak ada kita bicara. Aku Abu Malik berkatakan pendapat pertama tadi 3 bulan itu lebih kuat. Wallahu a'lam. Nah, disokong oleh ayat Quran tadi lah. Gitulah dah. Baca lagi. Sekat tu sajalah perbincangan kita tangguh dengan surah Al-Asr dan tasbih farah. Al-Asr inna insana fi khusr illa allazina amanu subhanakallahumma wa bihamdika subhanakallahumma wa bihamdika subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.